Saya mula mencuburi dalam bidang perniagaan ni pada 2011 yang lalu. Setelah saya tamat daripada perkhidmatan dan berpandukan kepada duit gratuiti yang saya dapat, duit lembaga tabung yang saya dapat apa semua, dengan bermodalkan pinjam PUMB apa semua, bermodalkan hampir 500,000. Saya telah memulakan perniagaan saya di Lebuh Raya. Ini ada kios, contoh kios dia. Saya telah membuka kios mango ni yang macam ni berasaskan aiskrim Melaka. Itu yang pertama. Yang kedua di hentian utara selatan Seremban, bahagian utara dan selatan. Kos mengendalikan untuk kios ni bermodalkan dengan jumlah lebih kurang 200,000. Pada masa yang sama, pada tahun 2013 saya telah membuka sebuah lagi, ini konsep restoran pula. Saya telah membuka sebuah restoran corner lot bersama dengan sebelah lagi, lebih kurang 2 lot lah, bermodalkan hampir 150,000. Saya berniaga steamboat seperti ada papan di belakang sana. Benda ni semua sekali modal yang saya telah laburkan untuk perniagaan ni sebanyak hampir 500,000 lah. Itu untuk saya saja, belum partner lagi. Pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan keempat, perniagaan ni berjalan dengan lancar. Saya pun begitu, selepas bersara, tenaga saya pun masih kuat. Saya pun gairah untuk meneruskan perniagaan ini. Collection setiap hari, satu hari jualan satu kios, kadang-kadang 1,000, kadang-kadang 1,500. 3 kios ni sehinggakan saya boleh buka restoran baru lah yang saya cakap tadi. Semua sekali modal 500,000. Okey. Apa yang berlaku sekarang ni? Pada tahun 2015, pihak Plus telah memanggil saya kerana saya telah tamat tempoh kontrak selama 4 tahun berniaga di Plus. Pada tahun itu, saya dikenaki syarat dia kena, kalau saya nak sambung perniagaan saya di Plus ni, saya kena robohkan yang lama dan membina kios baru. Bermula pada kejadian inilah saya mula perniagaan saya mula jatuh, sebab di situ duit saya baru habis. Saya belum dapat pulangan yang sepenuhnya lagi. Lepas tu membuat kios baru, meroboh yang lama dan bina yang baru, hampir 200,000 lagi saya masih kena top up. Jadi saya perniagaan ini lama-lama dalam masa 1 tahun selepas kios baru tamat kontrak baru ni, highway pun dia buat satu sistem baru pula. Lebuh Raya, kios-kios baru dia akan libai-libai apa semua dia buka baru. Jadi orang nak singgah ke Lebuh Raya Aminat dengan aiskrim Melaka dah kurang. Start pada itu saya berniaga terjatuh. Pada tahun 2015, duit simpanan modal stok untuk syarikat saya dah tinggal 10,000 saja. Itu bermulanya era kejatuhan saya lah pada 2016 lah. Bermulanya era kejatuhan saya. Dengan bermodalnya 10,000, 5,000 saya beli mesin yang di bawah tu dulu. Lepas tu 5,000 lagi, itulah duit pusingan modal saya untuk saya memulakan perniagaan nasi ayam ni. Saya masa tu betul-betul susah hati lah. Inilah satu perkara yang begitu menyentuh perasaan. Saya dah korban dengan segala jiwa saya untuk meneruskan perniagaan ini. Banyak seluruh tetangga saya. Duit 500,000 dah habis. Hutang bank, benda-benda pun. Saya dah tak ada jalan lain lagi. Tapi saya berdoa pada Tuhan agar bantu saya. Tapi alhamdulillah, dengan memodalkan RM5,000 saya beli mesin. Lepas itu RM5,000 lagi saya buat oleh kita. Daripada 5 ekor ayam, saya buat kerja keras sehingga saya dapat sekarang mencapai 150 ekor. Satu hari biasa 100 ekor. Saya bersyukur pada Tuhan. Setelah gagal perniagaan lepas,
saya dah tak ada punca pencarian selain pada pencen lah. Pencen saya lebih kurang kerjaan berhitungan 2,000 satu bulan lah. Dengan berlandaskan yang itu, dengan bermodalkan dengan 10,000 saya cakap tadi, saya membina satu step. Saya menjual, pada dasarnya penjual ayam golek dengan jumlah lebih kurang 5 ekor, sehingga sekarang saya telah mencapai satu kejayaan yang di luar kemampuan saya berfikir. Benda ni lahir daripada keinginan yang begitu luar. Saya dah tak ada jalan lain lagi. Kalau saya tak terus saya ni, saya akan gagal lah. Saya terpaksa balik kampung. Dengan itu, saya berusaha bermati-matian hingga bertahap berjaya ni lah. Dalam masa sama, saya menjual nasi ayam ni, semuanya berasal dari saya jual pengalaman saya. Saya berkarya dengan produk saya ni dengan pengalaman saya. Itu yang saya keluarkan: nasi ayam golek, nasi ayam maharaja, nasi ayam madu, akan datang nasi ayam puteri mandi, dan juga nasi ayam panglima hitam. 5 menu yang saya ada ni, saya belajar daripada cikgu-cikgu yang begitu hebat dari segi nasi ayam. Belum keluar lagi dalam Malaysia ni, belum ada orang buat lagi. Dia orang selama ni berniaga, selama ni dia orang sembunyi, tapi dia orang tahu, tapi bukan di Malaysia. Tapi dengan ada produk yang 5 ni, saya yakin lah, beryakin semua bahawa nasi ayam yang saya buat ni boleh boleh dapat menerima selera orang Malaysia. Pada mulanya saya pun kurang yakin dengan memodalkan 10,000 tu. Saya kurang yakin dengan macam mana nak memulakan perniagaan dengan jual nasi ayam ni. Jiran-jiran yang dan saya ni pun tak berapa yakin, bolehkah saya nak menjual nasi ayam di kawasan ini. Ini bukan kawasan pekan, ni kawasan taman. Saya punya cadangan pada ketika itu, saya dengan anak saya, dia pun bawa habis grade diploma masa tu. Kami berdua dalam bermodal 10,000 kita usaha lah. Saya masak, saya buat asam nasi, saya buat sup, saya buat bakar ayam semua. Anak saya potong ayam, saya bungkus ayam. Dalam masa yang sama ketika itu, kita tidak ada orang untuk membantu kita dengan modal kecil. Jadi pada ketika itu saya menyediakan air supaya orang tak nak cekik apa, beri dia minum. Benda itu dalam masa yang sama sehingga sampai sekarang. Itu bermulanya air percuma di sini. Lama bukan lama, betul dalam masa yang sama saya pun berniat, kalau perniagaan saya ni berjaya, saya ingin membantu masyarakat yang ada di keliling saya. Dan saya pun masa ketika itu berjanji dengan Tuhan, jika saya berjaya berjaya sekali lagi untuk meneruskan perniagaan ini, saya akan berusaha untuk macam mana nak bantu masyarakat di keliling saya. Itu yang pada ketika ini saya buat nasi dengan sedap-sedap. Saya jual dengan harga yang begitu sesuai. Air saya beri percuma. Saya buat 10 jenis satu hari. Minumlah berapa namanya, nak minum pun minum. Itu yang bermulanya saya kejayaan di sini. Sebab Tok Guru saya cakap, Ustaz cakap, bahawa kita berniaga ni lebih banyak kita bersedekah, lebih banyak peluang perniagaan kita. Jadi saya mengamalkan konsep macam tu. Alhamdulillah masyarakat sini terima kehadiran saya berniaga di sini, sehinggalah saya berjaya sampai sekarang. Saya nasihat saya kepada peniaga di luar sana yang ingin menceburkan diri dalam dunia perniagaan, kita bermula daripada bawah. Saya macam saya dulu, saya ada duit 500,000. Saya boleh pakai pencen masa tu. Ada duit 500,000. Partner saya pun ada duit 500,000. Dengan duit yang banyak ni, saya tak jimat berbelanja. Saya bercita-cita terlampau tinggi. Buat sana, saya buat sini, saya buat sana. Hakikat sebenarnya, saya tak menantangan untuk menguruskan. Dan saya tak cukup ilmu lagi untuk meneruskan lebih ke depan. Saya nasihatkan kepada kawan-kawan di luar sana yang ingin memulakan perniagaan. Bermula daripada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan selanjutnya. Benda perniagaan ni ada package dia. Macam saya sekarang nasi ayam, saya berniaga waktu siang saja. Alhamdulillah. Kalau saya ingin nak lebih kejayaan lebih depan, saya terpaksa buka pasar yang kedua pula. Peringkat yang kedua malam pula. Dia berstep-step macam tu. Tapi biarlah bermula daripada bawah dulu.
Jangan ikut pengalaman saya yang lepas dulu. Saya terlampau mengejar sangat kejayaan. Masa tu saya umur muda sangat, 38. Dengan modal hampir semua sekali 1 juta. Dalam masa 5-6 tahun habis macam tu saya. Tapi itulah, ini namanya perniagaan. Tapi kalau setiap yang keinginan kita untuk lebih baik ke depan, tentukan produk kita baik, lokasi kita baik, produk kita lain daripada yang lain, dan harga tu lebih kurang. InsyaAllah kita punya pelanggan akan sentiasa lebih setia dengan kita, sentiasa menghargai kita. Dia orang pun bersempati dengan untuk membantu kita lebih ke depan. Saya semua sekali saya pun nak ucapkan terima kasih kepada bisnes saya lah, yang tidak jemu-jemu membantu saya dalam menurunkan perniagaan ini. Kalau orang lain saya tak tahu lah. Habis modal semua, habis 500,000, aset-aset tak ada. Betul-betul isteri saya betul-betul begitu yakin dengan saya. Dia tengok kemampuan saya boleh maju ke depan. Dia begitu yakin dengan saya. Walaupun tanpa modal yang banyak, saya atas sokongan dia sentiasa memberi galakan saya boleh berjaya sekarang. Begitu juga anak-anak saya, dia masa dia orang belajar, yang tolong dia ijazah dalam bidang marketing. Yang nombor 2 diploma, nombor 3 diploma mungkin nak pergi berijazah. Dia orang ni buat takat ni berusaha dan berlumba-lumba untuk membantu saya macam mana nak mencapaikan cita-cita saya. Diorang ni begitu memahami. Daripada dulu saya kecil-kecil dulu, saya bawa diorang pergi berniaga, pergi bekerja, saya bawa diorang untuk diorang berkarya. Saya pun train anak saya ni dengan bini saya ni, saya train gaya diorang macam mana gaya askar, dan juga cara orang Indonesia datang ke sini. Saya tidak beri kebebasan dengan diorang untuk macam ini. Saya train diorang cara hidup, cara tu. Kita duduk di Lumpur ni, kita tak ada kereta, kita tak ada rumah, kita tak ada apa. Kita kena hidup dengan bekerja keras, mencari untuk masa depan kita. Pada tahun hadapan, tempoh saya pinjaman dengan PUMB sudah habis. Baru ni pegawai PUMB ada datang saya, adakah saya ingin berhasrat untuk menyambung pinjaman lagi dengan PUMB. Dalam masa yang sama, pinjaman saya untuk pencen itu, tanda pencen, saya boleh bayar minjam 100,000 lagi pun tahun depan habis. Saya punya perancangan dengan tahun depan, dengan memodal yang ada, mungkin ada 200,000, 300,000, saya berhasrat lah untuk membuka satu lagi restoran yang lebih proper. Pada tahun lepas, saya ada menghadiri khusus di PWC sana, macam mana nak masuk sistem franchise. Pegawai bank dia kata nasi ayam Maharaja ni layak untuk masuk sistem franchise lah. Jadi saya perancangan, kalau dengan ada modal terlepas 200,000, 300,000 di masa akan datang, untuk layak saya pergi ke restoran yang lebih bersistematik lah.